Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca berkenaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memelihara kepribadian masyarakat agar bersifat Islam yang diikat oleh persaudaraan dan semangat bantu-membantu serta memungkinkan terbelanya orang-orang yang dizalimi. Dia beri pertolongan kepada orang-orang yang berhajat dan dibantu orang yang lemah. Perkara-perkara tersebut memerlukan ikatan yang kuat di antara satu sama lain dan dilindungi oleh pemerintah yang mendaulatkan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam masyarakat dan negaranya. Justru manusia tidak mungkin mampu membuat peraturan sendiri bagi mewujudkan perkara tersebut dalam arti kata yang sebenarnya. Kewujudan negara-negara yang mendaulatkan jamaah yang bersifat Islam sebagai satu proses tabi'i dalam dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuan dakwah Nabi kita Muhammad SAW bukan sahaja menyelamatkan orang seorang, termasuklah menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan manusia seluruhnya, supaya berlakunya keamanan, supaya mereka yang dizalimi dibela, mereka yang kuat membantu orang yang susah, tidak berlakunya tindak menindah di antara satu sama lain. Bagi membolehkan perkara ini dibuat, mestilah ada jamaah Islam, kumpulan Islam. Tidak boleh seorang. Maka Nabi SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya, menggabungkan sahabatnya di kalangan Muhajirin dan Ansar. Dalam masa yang sama, mestilah ada kekuatan boleh mendaulatkan undang-undang menghukum mereka yang zalim, yang buat salah, dan boleh berperang terhadap mereka yang menceroboh, melakukan kejahatan. Menunjukkan perlunya ada politik pemerintahan negara. Di sinilah politik pemerintahan negara menjadi sebahagian daripada ajaran Islam. Politik dalam bahasa Inggeris, bahasa Latin, bahasa Barat, jadi bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, siasah. Siasah dengan makna mentadbir, mengurus, memimpin dan memerintah. Itu makna siasah. Kena ada yang berpolitik, yang mentadbir, yang memimpin, yang memerintah. Kalau tidak ada ini, maka Islam tidak boleh ditegakkan sepenuhnya. Adapun cakap-cakap yang mengatakan politik tak ada dalam Islam, politik tak ada dalam agama, politik suku, agama suku, itu cakap orang yang tak erti, orang yang tak faham, orang yang jahil, yang bebal. Ataupun cakap mereka yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bukan Islam. Memang agama bukan Islam mengatakan bahawa politik ada, tapi ini bukan urusan agama, ini urusan manusia, bukan urusan Tuhan. Dengan sebab itulah mereka mengatakan hak agama urusan Tuhan, hak dunia urusan manusia. Hak dunia ni termasuklah meniaga, memerintah, mentadbir, urusan manusia. Tuhan tak ada campur. Tuhan tak ada kuasa pula. Tidakkah Tuhan menjadikan seluruh alam? Ini bercanggah dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berdakwah dan berpolitik. Nabi-Nabi bukan sahaja mengajak orang masuk Islam. Nabi-Nabi juga mengajak kerajaan di zaman masing-masing ikut Islam. Nabi Ibrahim mengajak Namrud, berdepan dengan Namrud. Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun. Nabi Daud berperang dengan Jalut dan bala tenteranya, dan sehingga mendirikan kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Perkara ini disebut oleh Allah, firman Allah Ta'ala, Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Surah Al-Hajj. Artinya, diizinkan orang-orang yang diperangi, telah diizinkan orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha berkuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang dihalau dari kampung halaman mereka, yakni Makkah, tanpa alasan yang sebenar, kecuali mereka berkata, Rabbun Allah, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan rumah-rumah ibadat Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami mungkinkan mereka berkuasa di atas muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Ayat ini mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, mengizinkan Nabi SAW mendirikan kerajaan, memerintah mendirikan kerajaan, dan mengizinkan Nabi dan sahabat-sahabatnya berperang untuk mempertahankan Islam setelah adanya negara Islam. Setelah mereka dizalimi, diunyanya di Mekah, dizalimi, tuntutan Nabi tak diterima. Bahkan mereka menawarkan kepada Nabi SAW supaya Nabi jadi raja. Wahai Muhammad, mu jadi raja lah, mu jadi ketua lah. Kami beri kepadamu segala harta kekayaan. Jadi raja, jadi ketua saja, tetapi tidak melaksanakan syariat Allah. Kekal jahiliah, kekal benda yang sama. Maka Nabi SAW menolak tawaran ini. Apabila mereka menggunakan Abu Talib, pak saudara yang disegan, yang dimalu, kerana jaga Nabi sejak Nabi kecil lagi, sudah tentulah Nabi sangat segan, malu, hormat pada Abu Talib. Tetapi kasih Allah Ta'ala lebih lagi, hubungan dengan Allah Ta'ala lebih lagi. Ada manusia dalam dunia ni malu ke orang, hormat pada orang. Kerana malu pada orang, tinggal Islam, tak berjuang Islam. Kerana apa? Malu ke ibu bapa, malu ke orang tu, orang ni tolong dia. Abu Talib ini jaga Nabi. Setelah ayah dia mati, Taqi dia mati, maka Abu Talib lah yang jaga Nabi. Maka Allah telah menguji Nabi SAW. Bila pemimpin Mekah nak kacau Nabi, nak zalim Nabi, Abu Talib yang mempertahankan Nabi.
Tiba-tiba pemimpin Mekah bertemu dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, bertemu dengan anak saudaramu. Biar kami latih anak saudaramu jadi raja. Jadi pemimpin di Mekah ni. Tapi jangan kacau. Benda yang ada dah ni jangan kacau. Jangan kacau nak buat maksiat. Jangan kacau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jangan kacau perkara-perkara yang orang tua-tua lama tinggal. Walaupun benda yang bercanggah dengan Islam. Kata Abu Talib. Ni peluang ni jadi raja ni. Jadi pemimpin. Apa jawapan Nabi kita akan baca kemudian. Nabi kata, wallahi ya ammi law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra aw ahlika dunahu ma taraktuh. Wahai demi Allah, wahai bapa saudara yang saya sayang, saya kasih. Kalau sekiranya mereka letakkan matahari di kanan saya, bulan di kiri saya sudah berpijak di atas bumi. Matahari di kanan, bulan di kiri. Supaya saya meninggalkan urusan Islam yang diperintah oleh Allah. Ataupun saya mati kerananya, saya tidak akan meninggalkan urusan ini, kata Nabi. Di sini menunjukkan betapa hubungan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih erat daripada hubungannya dengan keluarga, dengan dunia, segala kemewahan dan pangkat. Setelah berjaya dalam ujian ini, maka Allah udina alladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada mereka yang telah diperangi, sesungguhnya mereka telah dizalimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah maha berkuasa untuk menolong mereka. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menolong mereka. Walaupun seluruh dunia mengepung, seluruh dunia menentang, sahabat yang sedikit, macam mana nak tegakkan Islam ini? Allah mengatakan, aku maha berkuasa. Di sinilah Allah Ta'ala bawa Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj, melawat bumi dan langit, manusia seluruhnya dan semua makhluk, untuk menyatakan bahawa semua yang menentang Islam, termasuk kuasa-kuasa besar dunia, kerajaan yang besar yang ada atas dunia yang menentang Islam ni, banding dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia adalah habuk yang halus di kalangan bulan, bintang, matahari yang banyak laksana pasir dalam kawasan alam ini. Kalau dunia tempat kita berpijak ni halus macam habuk, maka kerajaan memerintah lebih halus lagi, lebih kecil lagi. Maka Allah mengizinkan Nabi berhijrah. Lalu Nabi mencari sesiapa yang sanggup untuk menerimanya, menyerahkan tanah airnya untuk berhijrah. Maka Nabi mencari kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah mengerjakan haji. Kerana kabilah-kabilah Arab ini menjadi adat mereka mengerjakan haji tiap-tiap musim haji. Mereka juga menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka buat patung Ibrahim, letak dalam Kaabah, disembah patung Ibrahim. Kaabah didirikan oleh Ibrahim. Mereka datang tiap-tiap musim haji. Mereka tawaf, bukan pakai ihram, telanjang terus. Telanjang tawaf. Lelaki dan perempuan tak boleh mengusik antara satu sama lain, dilarang. Mereka berwukuf di Arafah dan mereka bermalam di Mina. Mereka melontar jumrah, melontar kubu Abu Righal yang memandu Abrahah menyerang Kaabah. Mereka mengerjakan haji. Maka Nabi bertemu dengan pemimpin-pemimpin kabilah yang datang mengerjakan haji ini. Bertemu dengan mereka, mengajak mereka masuk Islam dan sanggup menyerah tanah air negeri mereka
untuk menjadi tempat berhijrah. Aku nak pergi ke negerimu, mu tolong aku nak tegakkan Islam di negerimu, boleh ke tidak? Allah menjanjikan kemenangan. Belum kita baca cerita panjang, biar kita baca ringkas dahulu. Disebut dalam kitab sirah, di antara kabilah yang besar yang ditemui oleh Nabi SAW ialah kabilah Bani Amir. Pengikutnya puluhan ribu di masa itu. Sudah besar jumlahnya. Ada tentera yang ramai. Bertemu dengan pemimpin Bani Amir, menawarkan Islam. Kalau mau masuk Islam, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Kita boleh memerintah. Mereka tanya, limanil mulku? Limanil mulku? Kalau menang, siapa jadi raja? Siapa jadi menteri? Siapa jadi pemimpin? Tanya dah. Mereka tanya. Jawab Nabi, al-mulku lillahi yu'tihi man yasha. Itu ketentuan Allah. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki. Aku tak boleh janji kalau menang mau jadi raja, mau jadi pemimpin, mau jadi apa, aku tak boleh janji. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi. Kata mereka, kalau macam itu kami tak sanggup. Kerana tidak ada satu janji yang boleh dipegang. Ikutmu jadi susah je, tak ada pasal-pasal. Tak ada pasal-pasal. Masa Nabi berundur, tak putus asa. Diiringi oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengiringi dia. Pergi ke khemah Bani Syaiban. Bani Syaiban memberi tawaran yang sama. Allah menjanjikan kemenangan. Sanggup tak terima aku, terima rakan-rakan aku berhijrah ke negerimu? Bani Syaiban tanya, kami nak tahu apa dia Islam. Islam tu apa dia? Dalam perbualan yang panjang tu, dia Nabi sebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayat yang disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz baca masa khutbah yang kedua. Ayat ni Imam Siddiq selalu baca. Umar bin Abdul Aziz baca ayat ni, khutbah yang kedua. Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya adil dan berbuat baik, melakukan kebaikan terhadap kaum keluarga, melarang mungkar dan kejahatan menceroboh. Itulah Allah Ta'ala mengingatkan kamu. Lalu pemimpin Bani Amir Al-Musanna berkata, hadha laysa min amril ard wa innama huwa min amris sama. Ini bukan perkara ucapan manusia di bumi. Ini ucapan Tuhan yang memiliki langit, kata dia. Ucapan yang hebat. Sila. Apa lagi yang kamu nak daripada kami? Nabi kata, aku nak mu sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ini aku nak, itu saja. La ilaha illallah. Tegakkan la ilaha illallah. Bila mereka mendengar la ilaha illallah, mereka terkejut. Mereka terkejut. Kita hari ini ratiklah dari Allah sampai nak runtuh masjid. Rejang kaki pula, hingguk kepala. Tepik sekuat-kuatnya ratik. Kononnya nak lembutkan hati. Tapi tak ada apa-apa pun. Lepas pada tu, ikut nak buat apa-apa. Nak cari kelebihan dunia. Kata nak kelebihan akhirat, tapi pelawak. Ini Bani Syaiban bila dengar la ilaha illallah, terkejut. Kerana dia tahu apa makna la ilaha illallah. Lalu dia berkata, hadza amrun takrahul muluk idza an tuharibuka al-arab wal ajam. Kamu sebut ni, mu sebut la ilaha illallah ni, perkara yang dibenci oleh semua raja-raja dalam dunia. Semua raja-raja, semua kerajaan dalam dunia tak terima. Tak terima. Ini kata-kata yang sangat hebat la ilaha illallah ni.
Dengan makna kita akan berlawan dengan seluruh dunia. Bukan saja hak yang ada, hak kafir ada Mekah ni. Lepas ni seluruh dunia akan lawan kita berlaku. Seluruh dunia. Parsi, Rom. Kami berdepan dengan Parsi, kuasa besar dunia. Nabi tanya, macam mana mu dengan Parsi? Kata Musanna, Musanna ni seorang yang hebat. Akhirnya dia masuk Islam juga. Ni belum dia masuk Islam lagi. Dikatakan Musanna ni macam Khalid bin Walid. Ada kata lebih daripada Khalid bin Walid. Tapi dia mati syahid lebih awal. Setelah dia masuk Islam. Musanna kata kami berperang dengan Parsi. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Oleh kerana perkara yang membawa ni besar. Besar akan berdepan dengan seluruh dunia. Betul. Hak kata ni nak adil, nak ihsan, nak suruh orang buat baik. Betul. Tapi kami tak urut nak pikul. Tak urut nak pikul. Dia tak percaya lagi kepada kebesaran Allah yang boleh mengalahkan segala kuasa besar dunia. Iman dia tak sampai situ lagi. Dia percaya Islam ni betul, tapi takut-takut. Nabi kata, tak apalah. Mudah terima Islam ni betul. Percayalah, Islam akan menang. Islam menang. Bila Islam menang, mu mari jumpa aku, kata Nabi. Bila mendengar berita Islam menang, mari jumpa aku, kata Nabi. Lalu Nabi meninggalkan khemah Bani Syaiban. Pergi ke khemah Aus dan Khazraj. Dua kaum yang datang dari Madinah. Aus dan Khazraj ni penduduk Madinah yang bercampur dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ramai berhimpun di Madinah. Kerana mereka baca dalam kitab mereka, Nabi akhir zaman akan zahir. Nabi akhir zaman akan berhijrah. Mereka tengok tempat yang menasabah Nabi berhijrah ialah Madinah. Madinah. Yasrib. Masa itu bulan Madinah nama Yasrib. Yasrib ini bumi yang berkat, yang subur di padang pasir. Di sinilah barangkali Nabi akhir zaman akan berhijrah. Buminya subur, ada batu hitam di kiri dan kanannya. Memang ada batu hitam macam arang, tak ada tandanya. Lalu mereka berkampung di situ, maka ramailah orang Yahudi di situ. Maka ulama-ulama Yahudi mengajar, berkhutbah, menyampaikan ucapan, ceramah ke pengikut-pengikut mereka berkenaan zahir Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan mari. Di antara pemimpin-pemimpin Madinah ini yang dengar percakapan orang Yahudi. Di sinilah bila Nabi berjumpa dengan Aus dan Khazraj. Lalu pemimpin Aus dan Khazraj berkata, inilah yang Tuhan janji barangkali. Orang Yahudi sebut-sebut Nabi akhir zaman. Inilah. Jangan lepas peluang, jangan dang ke orang lain. Biar kita dulu. Lalu Allah memberi hidayah kepada kaum Aus dan Khazraj. Mereka menerima Nabi, masuk Islam, terima Nabi, sanggup serah diri, serah harta, serah tanah air kepada Nabi. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi jadi pemimpin. Sehingga Abdullah bin Ubay yang dicalon menjadi raja disingkirkan. Abdullah bin Ubay yang ketua munafik itu, antara sebab jadi munafik itu kerana orang cadang dia jadi raja di Madinah. Tiba-tiba bila Nabi datang, orang Madinah menjunjung Nabi menjadi pemimpin, memerintah negara. Abdullah bin Ubay disingkirkan, menyebabkan dia jadi munafik. Abdullah bin Ubay ini. Maka pergi ke Madinah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, mestilah berperang. Kerana akan diperangi oleh orang-orang musyrikin. Diperangi oleh Yahudi dan Kristian. Semua bergabung. Orang Islam mesti berperang. Bila berperang, mesti ikut hukum Islam. Kena adil. Allah Ta'ala menjanjikan, kalau Islam menang, rumah-rumah ibadat orang yang bukan Islam tidak dimusnahkan. Mereka tak dipaksa masuk Islam. Mereka diajak masuk Islam. Diajak masuk Islam, tak dipaksa masuk Islam.
Macam mana pula? Tak dipaksa masuk Islam. Kerana Islam ni mestilah percaya dengan hati. Mesti percaya dengan hati. Kalau kita suruh orang masuk Islam, kalau mu tak masuk Islam, aku katrokmu. Tak masuk Islam, aku bunuhmu. Islamnya tak betul. Islam bukan dengan hati, dengan akidah. Tidak. Islamnya bohong. Kita nak orang yang bukan Islam ni masuk Islam sungguh. Maka mereka tunduk kepada pemerintahan Islam. Mereka nak buat ibadat. Mereka nak semayang cara mereka. Mereka nak makan babi, agama kata boleh makan babi. Mereka nak pera babi untuk mereka. Pera babi. Nak pera, tapi jangan pera banyak sangat. Lebih pada hak. Pera untuk mereka, nak makan. Tak boleh diharam mereka nak makan babi. Pera. Jangan orang Islam tu buat makan ngetik. Orang Islam tu buat pera, cik jual ke dia. Tak boleh. Tak boleh. Ni dok. Ni tukang jual gatik. Tukang pikul daging gatik. Dok makan pikul daging dia. Itu tak boleh. Itu salah. Dia nak makan babi, dia nak nega babi sama-sama dia, itu tidak boleh. Bahkan Abu Yusuf di kalangan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan, kalau sekiranya orang kafir pera babi, ternak babi, jual babi, kita boleh ambil cuka. Ambil cuka, beri ke dia balik. Cuka tu bukan makna kita ambil cuka babi, beri ke orang Islam. Tak boleh. Tak boleh. Kita ambil cuka babi dia, beri balik ke dia. Untuk bantu orang dia yang miskin, bantu orang dia yang susah. Ini ada ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan demikian. Syafi'i kata tak boleh. Tapi Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi mengatakan boleh ambil untuk bayar bagi kepentingan mereka. Ini Islam tak paksa orang bukan Islam. Tak paksa. Dan bila Islam memerintah, berlaku sungguh adil. Orang bukan Islam tak dipaksa. Lalu Allah mengatakan, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala tolong siapa yang tolong agama dia. Allah Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Allah Ta'ala kata maha kuat lagi maha perkasa. Tak ada siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata ini dia, alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri. Bila kuasa memerintah negeri, ada cara memerintah negeri. Aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang. Kerajaan itu kerajaan yang mendirikan sembahyang, bukan mendirikan masjid. Tuhan tahu ada orang piti banyak buat masjid, dia diri tak sembahyang. Tak sembahyang. Mendirikan sembahyang dan mendirikan masjid. Ini dia. Mendirikan sembahyang, menegakkan salah. Kerajaan yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin dia sembahyang. Pemimpin yang ada hubungan dengan Allah Taala, hubungan dengan Tuhan. Pemimpin yang tahu dosa dan pahala, bukan yang tak tahu dosa pahala buat belaka. Aqamus salah. Oleh kerana itulah bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang Madinah terima. Projek yang pertama ialah mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Ini projek yang pertama sekali buat masjid. Hak dulu sekali buat masjid. Bukan buat rumah Nabi. Nabi tak suruh orang buat rumah dia dulu. Bahkan di peringkat awal Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tak ada rumah lagi. Abu Ayyub ada rumah dia 2 lapis. Suruh Nabi duduk atas, dia duduk bawah. Nabi kata, "Dok, aku nak duduk dekat bawah." Susah dia, macam manalah. Nabi duduk bawah, aku duduk atas, ligang atas kepala Nabi pula. Padahal ada latar tebal, tapi tak tergamuk nak duduk atas pada Nabi, walaupun duduk atas latar. Ini suami isteri ini sehingga tak tidur malam, takut duduk atas pada Nabi. Duduk alih payah air, alih pecah balik air. Ambil pakaian kelak takut jatuh atas Nabi. Ini cerita dia kita akan baca kemudian. Di mana Nabi tumpang rumah Abu Ayyub yang pertama buat masjid. Nabi cari tanah tempat masjid ini,
kita akan baca bila Nabi masuk ke Madinah, berhijrah, masa-masa nak eret unta masuk kampung dia, Nabi kata tidak. Fa innaha ma'murah. Unta ni diperintah oleh Allah. Jangan. Lock unta ni berjalan nak berhenti kat mana. Maka unta ni berjalan-jalan, sampai dia tempat, unta pun berhenti. Dan unta pun menerung. Menerung makna duduk. Macam gajah menerung orang panggil. Orang muda-muda tak erti dah menerung ni tak apa. Menerung ni makna gajah duduk. Unta pun duduk. Menerung. Duduk. Dan di situ jadi tempat buat masjid Nabi. Nabi tanya, siapa dia tuan punya tanah ni? Ada anak yatim. Anak yatim. Tuan punya tanah ni, 2 orang anak yatim. Ada anak yatim. Ada orang tu, Nabi kata tidak. Nabi waktu pitih dia sendiri. Duit, bayarkan anak yatim. Bayarkan anak yatim dengan harga yang patut. Beli daripada anak yatim itu. Dan dibuat masjid secara bergotong royong. Buat masjid. Aqamus salah. Mendirikan semayang. Mesti mendirikan semayang. Lepas tu pasar. Tetapkan pasar di Madinah. Pasar tempat nak meniaga. Orang Madinah meniaga di situ. Tempat meniaga, orang Islam boleh meniaga, orang Yahudi boleh meniaga. Yahudi meniaga juga di situ. Orang bukan Islam meniaga. Pasar. Pasar Madinah. Masjid dan pasar. Projek masjid dan projek ekonomi. Ini yang ditegakkan bila Nabi berhijrah. Dan di masjid ini, tempat Nabi ajar orang ikut Nabi semayang. Tahulah bagaimana cara semayangnya, pakai ikut Nabi belaka. Termasuklah baru-baru masuk Islam, tak erti baca pun, ikut. Jangan bila ada orang masuk Islam kena belajar sembahyang dulu, sembahyang. Tak lagi jangan sedih, tak lagi kena sunat dulu. Jangan. Tak. Pergi masjid. Sunat ke diam? Ini sunat dulu. Ni jenis apa ni? Tak dinafilah sunat tu mazhab Syafi'i wajib. Baik bersunat, sunat kebersihan. Tapi masjid dulu. Ada pula fatwa kalau tepuh ni orang dak sunat ni dak sah batal sembahyang kata. Doa selalu pula ni. Siapa doa lalu? Lebih daripada Imam Syafi'i lagi. Lebih daripada Imam Syafi'i lagi. Ini sebab ada dalam kitab jadi masalahnya. Ada tulis dalam kitab ni hak pengarah kitab tu dia mazhab Syafi'i tapi dia lebih daripada Imam Syafi'i lagi. Ni aja susahnya. Jadi menyusahkan. Jadi ikut Nabi sembahyang. Aqamus salah, dirikan sembahyang. Semua yang ikut dirikan sembahyang. Yang Nabi Lasik jadi jeneral tentera. Nabi Lasik jadi gubernur, jadi wakil, mendirikan sembahyang. Sembahyang ni sangat penting. Penting sembahyang ni, mendirikan sembahyang. Wa atawuz zakah, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Zakat adalah satu cara ekonomi. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada. Diambil daripada mereka yang berada, diagihkan kepada mereka yang perlu. Ini makna zakat. Zakat diambil daripada orang Islam. Orang kafir tak kena zakat, orang Islam kena zakat. Wajib. Pada zaman awal Islam, zakat tak ada. Pakat sedekah. Itu saja. Diwajibkan zakat. Zakat menjadi sumber kepada kerajaan yang memerintah. Sumber kerajaan yang memerintah. Orang Islam kena zakat, orang kafir tak kena zakat. Setelah berkembang, barulah orang bukan Islam agama, orang bukan Islam dia kenakan cukai. Cukai orang bukan Islam ni pun cukai daripada mereka yang berada. Mereka yang miskin tak kena cukai. Termasuk orang bukan Islam, orang kafir yang miskin tak kena cukai. Di mana yang berada kena cukai, yang mampu kena cukai. Ini konsep pemerintahan, pencukaian dalam Islam. Macam zakat juga. Ni GST ni datang apa ni? Ni kena semua dak kira lah. Semua dok. Katanya dok tapi ambil kod belakang. Ambil kod barang. Bukan ambil kod orang, ambil kod barang. Ambil kod barang, bukan ambil dok. Yang guna barang tu sebab dia orang. Orang pusing-pusing legak ke belakang. Ada ganti dia. Ada ganti. Mengapa tak balik pada cara Islam? Nabi dah ajar cara Islam ni. Ahli-ahli ekonomi kena bahas macam mana nak ambil cara Islam untuk mendapat kewangan negara. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Kerajaan yang menyuruh kepada yang baik. Yang baik disuruh, yang baik digalakkan, yang mungkar tidak digalakkan.
Ini beri lesen. Lesen maksiat pun beri juga. Yang mungkar dibiarkan. Tak betul. Menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu di antaranya ialah mendaulatkan undang-undang. Undang-undang muamalat, undang-undang berniaga ada. Undang-undang perdamaian ada. Undang-undang pentadbiran ada. Undang-undang pengurusan ada. Undang-undang keluarga ada. Undang-undang jenayah pun ada. Undang-undang jenayah, qisas, hudud dan ta'zir. Ni duduk nak takut ke orang hudud. Kalau Islam berkata hudud. Memang ada hudud. Hudud ada, qisas ada, ta'zir ada, muamalat ada, semua ada. Seolah-olah kalau Islam berkata tak ada hal lain hudud dah. Ini pasal apa? Nak suruh orang takut ke Islam. Jaga kalau berkata Islam banyaklah orang kudung kat tengah jalan kat dia. Banyak nekak sangat. Sebab orang curi banyak. Dia duduk fikir orang berebut curi nak suruh nekak sangat. Ini adalah kepala dia. Apa yang berlaku ialah keamanan. Bila Islam berkata aman, ternyata aman. Bila Islam berkata aman, nak merampok takut, nak curi takut, nak menipu takut, nak buat benda-benda menyusahkan orang takut. Dia jarang berlaku kes menyebabkan negeri jadi aman. Bila tengok aman, menyebabkan orang kafir kata bagus Islam ni. Bagus Islam ni, orang kafir pun masuk Islam. Ini dakwah yang lebih berkesan, Islam dilaksanakan. Di antara sebab mengapa takut ke hukum Islam ni, takut orang kafir masuk Islam. Itu sebenarnya kita tahu. Hudud-hudud ni sebab apa takut orang kafir masuk Islam. Itu sebenarnya. Dah kita orang Islam pun takut juga. Pelik. Kita orang Islam dah takut ke hukum Tuhan. Apa yang berlakunya ialah masuk Islam. Wal aqibatu walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah akibat segala urusan. Semua perkaranya balik pada Allah Taala. Allah Taala akan balik pada hari kiamat kelak. Hari kiamat kelak Tuhan panggil belaka. Bukan Tuhan panggil tanya bab semayang, bab puasa, bab berzikir, bab nafkah keluarga kita, termasuklah bab politik, bab ekonomi. Mau meretah macam mana, mau sokong siapa dia jadi pemimpin, mengikut siapa dia dalam dunia, apa yang kamu redha. Inilah marrabbuka tadi ni. Mungkin lah itu kan marrabbuk, siapa Tuhan yang mentadbir, menjadi dan mengurus urusan kamu, marrabbuk. Itu maknanya. Kita kena percaya seluruh urusan adalah bagi Allah. Wallahu a'lam.